Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, yang berbahagia pengurusi, tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah Surau As-Sabah. Pertama, marilah sama-sama kita menjalankan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini kita bersua kembali dalam siri kuliah bulanan kita berpandukan kepada sebuah risalah kecil yang bertajuk 30 tanda-tanda orang munafik, tulisan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. InsyaAllah dalam ruang masa yang ada di antara Maghrib dan Isya pada malam ini, sama-sama kita mengisi ruang ini untuk menambahkan sedikit lagi pengetahuan dan menutup lubang kejahilan kita berkaitan dengan 2-3 perkara yang akan kita bicarakan pada malam ini di bawah salah satu daripada 30 tanda-tanda orang munafik ini. Malam ini kita akan berbicara pada karakter yang ke-11 pada muka surat 59, sekiranya buku ini berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana kita sudah maklum, dan saya seringkali mengulangi benda yang sama apabila kita berbicara tentang persoalan nifaq ini. Yang dimaksudkan nifaq di sini, munafik di sini adalah munafik fi'li, iaitu perbuatan, bukan munafik ataupun nifaq yang bersifat i'tiqadi. Kerana kalaulah sifat nifaq itu bersifat i'tiqadi, sudah barang tentu tuan-tuan kita akan termasuk dalam kategori innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ini mereka akan dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala di bahagian yang paling bawah sekali daripada api neraka, dan sudah barang tentu neraka tersebut adalah neraka Jahannam wal a'yadzu billah. Namun demikian, dengan nifaq amali, perbuatan yang berlaku bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia sedikit sebanyak akan membawa kita menjadi di kalangan mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu kita sentuh namanya sebagai Raisul Munafiqin, ketua orang munafik yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kategori yang namanya kategori i'tiqadi, yang di mana mereka ini diberikan nama mereka ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak mengikut jejak langkah mereka. Zaman mereka, orang-orang Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak ada, tetapi saki-waki tuan-tuan, tingkah laku mereka itu takut-takut dia ada pada kita. Jadi bila mana adanya benda ini pada kita, kita pun terdorong sama, termasuk sama dalam kategori golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tak boleh nak letakkan diri kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita dalam hadis. Nabi kata, la takunu imma'atan, jangan kamu menjadi golongan pak turut, walakin watimu anfusakum, akan tetapi hendaklah kamu menjadi seorang muslim yang berprinsip. Jadi yang saya cerita daripada awal sampai pada malam ini semuanya adalah untuk mengajak diri saya dan kita semua agar kita menjadi seorang yang berprinsip apabila kita berpegang kepada tunjang agama kita. Belum tentu orang yang berpegang kepada agama ini dia berprinsip, tuan-tuan. Jadi
Bila mana kita berbicara tentang persoalan prinsip inilah yang akan membezakan diri kita, sama ada kita akan terdorong sebelah sana yang kita namakan sebagai golongan munafik ini, ataupun kita mempunyai stand kita seperti mana yang Nabi SAW ajak kita untuk kita berada di atas prinsip tersebut. Jadi bila nak jadi orang yang berprinsip ini, sudah barang tentu dia kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, confirm dia akan jadi pak turut. Dan berapa ramai manusia pada hari ini di kalangan kita yang malah nak guna otak, yang malah nak menggerak kaki dia untuk nak pergi kepada majlis ilmu. Dia lebih suka aku follow lah, kan. Istilah kita pun hari ini, apa dia jadi? Dipanggil sebagai followers, kan. Sama ada followers dekat TikTok ke, followers dekat mana-mana ke. Itu yang akan menjadikan umat Islam pada hari ini, tuan-tuan, tidak ada prinsip. Baik, karakter yang ke-11 yang nak kita bicarakan pada malam ini, diberikan topik oleh pengarang kepada kita, bersumpah palsu. Walaupun kupasan ini hanyalah sekadar satu helai sahaja, tapi sebenarnya persoalan bersumpah palsu ini merupakan satu persoalan pokok untuk kita mengenali karakter orang-orang munafik ini. Walaiyazubillah. Jadi bila baca pada tajuk, tuan-tuan, dia dah memberi faham kepada kita, orang yang suka mempermainkan sumpah, orang ini adalah termasuk daripada kalangan golongan munafik. Jenis mana yang suka mempermainkan sumpahnya? Kalau bercakap, dia suka bersumpah. Dan kita pun hari ini, tuan-tuan, berada dalam satu fasa golongan sesumpah ini akan keluar pada musim ini. Musim bila? Musim pilihan raya ni. Datang si A sumpah, datang si B sumpah, datang si C sumpah. Jadi saya tidak bawa datang tajuk ini sesuai dengan musim pilihan raya, tapi dia ada pada malam ni. Bila saya balik ke tengok, saya kata nak baca malam ni, insya-Allah mungkin terpaksa mengguris hati mana-mana pihak. Jadi saya minta maaf banyak pada malam ini seandainya perkataan saya mengguriskan hati mana-mana pihak. Tapi itu adalah hakikatnya, tuan-tuan dan puan. Bila orang yang suka mempermainkan sumpah, orang itu dikategorikan sebagai golongan munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, إذا جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Kemudian kata Allah, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Kata Allah di dalam ayat ini, sifat munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang kedua. Saya bacakan kepada tuan-tuan tafsiran ayat daripada surah Al-Munafiqin ini untuk kita lebih jelas sebelum kita memperincikan apa yang nak disampaikan oleh pengarang kepada kita pada malam ini. Kata Allah, apabila orang-orang munafik datang kepada wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenarnya adalah Rasulullah, dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau adalah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Kat sini datangnya dalil, ittakhadhu aymanahum junnah, apabila mereka menjadikan sumpah ataupun akuan mereka sebagai perisai untuk menyelamatkan diri dan harta benda mereka daripada dibunuh ataupun dirampas. Lalu mereka menghalang dirinya dan orang lain daripada menurut jalan Allah. Sesungguhnya amat berat, amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-Munafiqun itu Allah Ta'ala turunkan satu surah yang penuh dalam satu peristiwa. Kalau kita baca di dalam sirah Nabi, peristiwa tersebut namanya apa? Al-Muraisiyah, iaitulah peperangan Bani Mustaliq. Apa yang berada dalam kisah tersebut, tuan-tuan, saya nak ketengahkan benda itu untuk saya bina apa yang nak kita bicarakan pada malam ini. Allah Ta'ala ceritakan sifat munafik yang ini namanya munafik i'tiqadi, yang kita cerita mereka ini adalah layak tempat mereka dalam api neraka. Tetapi dalam tafsir selalu ulama sebut al-ibratu bi'umumil lafaz wa laysa bi khususis sabab.
kita kena mengambil pengajaran berdasarkan kepada keumuman ayat tersebut, bukan kerana ayat tersebut turun hanya kena di atas batang hidung Abdullah bin Ubay bin Salul dan kuncu-kuncunya. Pada tahun yang kelima daripada hijrah Nabi SAW, satu kabilah Khuza'ah ini satu kabilah musyrikin yang berada di luar daripada kota Madinah yang memusuhi Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama, mereka ini mempunyai tahaluf, mempunyai apa kita panggil bersekongkol dengan musyrikin Quraisy untuk serang Nabi SAW. Jadi bila mana Nabi dapat maklumat daripada intelijen mengatakan suku Khuza'ah daripada kabilah Bani Mustalaq ini, ataupun setengah membaca Bani Mustalaq, dua-dua pun tak salah tuan-tuan, merancang untuk serang Nabi. Dalam sirah Nabi ini bila dapat maklumat intelijen, maklumat tersebut adalah maklumat yang daqiq, maksudnya maklumat yang tepat. Maklumat tersebut 99, bukan kata 99, 100% adalah maklumat yang tepat. Maka Nabi SAW menggerakkan para sahabat sebelum musuh datang, biar Nabi pergi ke tempat tersebut terlebih dahulu. Dan biasanya Nabi bila keluar berperang, apa Nabi buat tuan-tuan? Warra maksudnya Nabi tidak akan menceritakan kepada para sahabat kita nak pergi mana. Yang penting Nabi kata ikut aku. Para sahabat pun keluar berperang, tak tahu nak ke mana. Tiba-tiba Nabi SAW pergi ke perkampungan Bani Mustalaq. Sampai di sana, Bani Mustalaq terkejut. Pemimpin mereka Al-Haris bin Abi Dirar terkejut. Macam mana Muhammad boleh tahu sedangkan mereka baru mengatur perancangan, tak sempat keluar lagi tapi Nabi dah sampai. Dan Nabi berkampung di satu sumber air yang bernama Al-Muraisiyah. Daripada situ datang dua nama. Muraisiyah itu merujuk kepada sumber air yang ada berhampiran dengan perkampungan Bani Mustalaq. Nabi berkumpul di situ. Tujuannya apa? Perang pada zaman dulu tuan-tuan, sumber air dia adalah ibarat lebih besar daripada peluru pada hari ini. Mereka, survival mereka bergantung kepada sumber air. Maka Nabi sampai duduk di situ dulu. Bila duduk di situ dahulu, berlakulah peperangan ini. Disebabkan musuh telah bersedia, cuma belum keluar untuk keluar daripada perkampungan mereka. Saya nak ringkaskan cerita. Nabi SAW dan para sahabat berjaya tuan-tuan mengalahkan Al-Haris bin Abi Dirar, ketua, dan dia sendiri terbunuh di dalam peperangan tersebut. Lalu ahli perkampungan, yakni anak beranak kepada Al-Haris bin Abi Dirar ini dan juga dia punya pengikut-pengikut dia semua dijadikan sebagai tawanan perang. Dan Nabi SAW edakkan, yakni bahagi-bahagikan ini kepada prajurit ini kepada prajurit ini, kepada prajurit ini. Yang hadir sama dalam peperangan tersebut adalah pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, termasuk diri dia sendiri. Dan dia pun dapat habuan dia. Dalam peristiwa tersebut Nabi SAW berkahwin dengan Juwairiyah bintul Haris. Itu anak kepada ketua Bani Mustalaq yang bernama Al-Haris bin Abi Dirar ini tadi. Ringkas cerita, apabila Nabi SAW dah berkahwin tuan-tuan, sudah barang tentulah mengambil sedikit masa untuk Nabi nak bergerak pulang. Berlaku satu peristiwa. Daripada peristiwa inilah Allah Ta'ala turunkan keseluruhan ayat daripada surah Al-Munafiqun yang kita bicara, yang dia duduk di dalam tempat bersumpah palsu ni tadi. Apa yang berlaku? Sahabat ni tuan-tuan, mereka bergilir untuk ambil air daripada sumber Muraisiyah ini tadi. Tiba-tiba Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari, salah seorang di kalangan sahabat Nabi Muhajirin ni, dia tergadah seorang kaki sahabat di kalangan Ansar. Kan sampai-sampai dia berebut ni. Kawan ni tadi berjalan, dia tergadah, kawan tadi jatuh, yang bernama Sinan bin Wabar Al-Juhani. Bila kawan tadi terjatuh, masing-masing bangun, belaga apa kita panggil, yakni belaga baru, nak tumbuh lah. Maka kata Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari, dia kata, wahai golongan Muhajirin, mari tolong aku. Kawan dia pula, Sinan pula kata, mana golongan Ansar, mari bersama-sama dengan aku. Bawa angkat geng tuan-tuan nak tumbuh. Ketika mana hanyalah disebabkan masalah kecil sahaja. Sedangkan mereka ni siapa? Di kalangan para sahabat Nabi yang telah diberikan tarbiyah yang begitu cukup.
Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul apabila tengok keadaan ini tuan-tuan, dia duduk dengan kumpulan dia. Dia kata, la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Ya Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Munafiqun tadi. Kata dia, besok bila kita sampai di Madinah, tengoklah kita ajar Muhammad, orang yang mulia di kalangan kita akan keluarkan Muhammad ini dengan konco-konconya daripada bumi Madinah. Dia adalah ibarat seekor anjing, dinamakan Nabi SAW dan juga di kalangan golongan muhajirin ini. Kata dia, seperti mana anjing, sammin kalbak yakulka, kamu beri makan anjing kamu bila dia gemuk, besok satu hari nanti bila dia lapar apa jadi? Kambing tersebutlah, anjing tersebutlah yang akan menggigit kamu. Jadi percakapan Abdullah bin Ubay bin Salul ni tadi tuan-tuan didengari oleh seorang dari kalangan sahabat yang bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni waktu itu budak kecil. Bukanlah kata kecil, maksudnya budak yang diizinkan oleh baginda Nabi SAW untuk hadir perang, belum lagi mencapai kepada usia yang sepatutnya dia berperang. Jadi Zaid bin Arqam tuan-tuan apabila mendengar percakapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, pergi berjumpa dengan Nabi SAW, sampaikan kepada Nabi bahawa dia dengar Abdullah bin Ubay bin Salul kata sekian. Maka Nabi SAW secara ringkasnya panggil Abdullah bin Ubay bin Salul, tanya, betul ke tidak engkau kata macam ni? Apa dia kata? Dia bersumpah dengan nama Allah, dia tak pernah kata benda yang demikian. Jadi yang salahnya siapa? Yang salah ini adalah Zaid bin Arqam, budak kecil ini. Dia bila berada dalam keadaan tersebut tuan-tuan, dia dengar dengan telinga dia sendiri, tapi disebabkan dia kecil, orang tak percaya dekat dia, macam anak kita lah yang kita hantar pergi beli barang dekat kedai tu. Jadi bila orang tak percaya dekat dia, dia sedih. Bila sedih, Allah Ta'ala turunkan ayat ini, memberikan pernyataan bahawa apa yang disebut oleh Zaid bin Arqam itu benar. Apa yang dinafikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah benda yang salah. Maka turunnya ayat ini. Bila turun ayat ini tuan-tuan, ada di kalangan para sahabat minta izin kepada Rasulullah. Sayyidina Umar minta izin kepada Rasulullah, kata dia, mur Bishran, wahai Rasulullah, izinkan kepada Bishr, seorang sahabat Nabi, untuk ambil pedang dan pancung kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi tidak bertindak demikian tuan-tuan. Nabi kata, aku tak nak satu hari nanti orang akan mengatakan Muhammad ini membunuh siapa? Sahabat dia sendiri. Nuhsin suhbatahu madama hayyan. Nabi kata, tak apalah, dia buat dekat kita macam-macam, kita akan jaga dia sampailah dia mati besok. Kita takkan bermusuh dengan dia walaupun dia bermusuh dengan kita. Jadi daripada situ tuan-tuan, datangnya karakter yang 11 ini yang kita namakan apa? Bersumpah palsu. Bila sumpah palsu ini dalam istilah fiqh dia sebut sebagai al-yaminul ghamus, yakni sumpah yang akan membungkam orang yang bersumpah tersebut ke mana? Ke dalam api neraka. Karena sumpah dia ada 3 kategori. Dia ada sumpah yang namanya laghu, ada sumpah yang namanya sumpah munaqad, dan ada namanya sumpah yang namanya sumpah yang kita panggil sebagai ghamus. Sumpah laghu ni tuan-tuan kalau pergi Mekah selalu jumpa, kita nak pergi beli barang kan, dia nak minum pun dia kata wallahi, dia percakapan itu selalu disebut perkataan nama Allah, itu namanya sumpah. Biasa percakapan dia orang menyebutkan benda demikian, dia tidak membawa kepada maksud mengikat perkataan tersebut dengan sesuatu benda yang biasa dia sebut. Orang tanya dia, kaifa halak? Wallahi bil khair. Engkau macam mana keadaan kau? Tak perlu pun nak sebut kata demi Allah aku sihat kan, tapi dia sebut wallahi bil khair, demi Allah aku sihat. Ini namanya yamin laghu. Yang kedua namanya yamin munaqad, yakni sumpah yang sumpah tersebut mempunyai implikasi kepada hukum. Jadi yang namanya sumpah implikasi kepada hukum ni tuan-tuan, asalnya kata ulama hukum sumpah ini dia dibenarkan di dalam Islam. Bahkan dalam satu keadaan sumpah ini hukumnya adalah istihbab, amat-amat ditekankan di dalam agama kita. Kenapa? Karena apabila orang bersumpah satu benda, yakni dia nak buat satu kebaikan kepada orang.
yang dia nak meletakkan diri dia, biarlah aku ini boleh buat kebaikan kepada orang. Dia cuba nak ikat diri dia, tuan-tuan, nak tunjuk kata dia bersungguh-sungguh, maka dia bersumpah. Jadi sepatutnya demikian. Contoh, tuan-tuan naik Perdana Menteri baru, dia bersumpah, dia kata nak noktahkan kemiskinan tegar di negara, sebagai contoh. Itu maksud apa? Makna nak menunjukkan kesungguhan seorang pemimpin untuk nak membantu rakyat yang berada dalam keadaan kesusahan. Itulah asalnya. Tapi bila mana sumpah tersebut dilanggari, tuan-tuan, maka sumpah tersebut dikategorikan yang perlu dibayar dengan kafarah dia, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah kafarah, dalam surah Al-Baqarah. Fa kafaratuhu it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah fa in lam tajid fa siyamu 3 ayyam. Orang yang bersumpah, yang namanya sumpah munaqad ini tadi, bila dia melanggar pada sumpah dia, apa dia kena buat? Dia kena bayar kafarah sumpah, denda sumpah dia kena bayar. Sama ada memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang mengenyangkan pada setiap hari. Kemudian apa tadi? Ataupun memberi pakai kepada mereka, ataupun memerdekakan hamba. Kalau tak ada, yakni tak boleh buat benda tersebut. Yang paling ringan adalah fasiyamu 3 ayyam, berpuasa 3 hari. Ini namanya sumpah munaqad. Dan yang ketiga, yamin ghamus. Yamin ghamus inilah masuk dalam bab nifaq yang kita bicara pada malam ini. Jadi yang mana paling bahaya, tuan-tuan? Sudah barang tentu yang ini. Tapi dalam apa keadaan sekalipun, kita sebagai orang yang beriman ini tak boleh jadikan sumpah ini sebagai mainan. Dan sebelum kita bersumpah, tuan-tuan, kita kena mengambil satu langkah bijak, fikir panjang. Ada seorang hamba Allah, bini dia mati. Ini cerita betul ini. Bini dia mati. Bila dia mati disebabkan dia sayang kat bini, dia kasih kat bini, apa dia kata? Demi Allah, aku takkan kahwin dah lepas pada ni. Inilah satu-satu bini aku dunia akhirat. Lepas bulan apa jadi, tuan-tuan? Lepas bulan, orang Kedah kata dia melanui. Sebab orang Kedah ni tahu kata melanui. Dia lipok tengok apa janda dekat jalan, tengok darah tua kat jalan. Tak boleh jadi aku ni. Tak boleh jadi aku ni. Bini mati, mana boleh tahan orang lelaki? Bini garing kalau lelaki mati. Tadi dia bersumpah dah. Apa dia buat? Maka dia bayar kafarah, dia kahwin. Dia ada masalah? Tak ada masalah sebab dia membayar kafarah. Tetapi orang beriman ini jangan sekali-kali mempermainkan sumpah. Kita takut bila mana kita mempermainkan sumpah, dia akan duduk dalam bab ghamus ini tadi, tuan-tuan. Sebab itu bahaya kita dalam musim pilihan raya ini. Ada satu politik dulu buat bayat. Bayat tersebut apa? Tentu aku sedia maklum. Bayat, kalau lompat parti, tertalaklah isteri dia talak 3. Kan? Adakah ini yang diajarkan di dalam Islam? Saya tak tahulah siapa punya keluar fatwa pada parti politik tersebut membenarkan demikian. Sedangkan Nabi SAW sebut secara jelas. Nabi kata istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi, aku pesan kepada kamu, aku tinggalkan kepada kamu untuk kamu berpesan, yakni untuk kamu jaga isteri kamu dengan benda-benda yang baik. Ma akramahunna illa karimun, orang yang memuliakan isteri. Kata Nabi SAW, orang inilah orang yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laimun, dan orang yang menghina isteri dia, yakni yang menjadikan isteri dia sebagai barang perdagangan, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, orang inilah sebenarnya laim, orang inilah sebenarnya bacul, ataupun orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cara lain. Betul, lompat parti ini kalau dalam musim pilihan raya satu benda yang tidak boleh diterima. Tapi undang-undang boleh diikat, boleh mengikat orang yang lompat parti ini daripada dia nak keluar pada parti dia bayar. Bayar apa? Bayar bond, letaklah tak apa 10 juta. Ikatkan dengan perundangan, dengan surat peguam, tata cara peguam dan sebagainya. Kenapa kita perlu untuk nak meletakkan benda yang tidak dibenarkan di dalam agama kita, tuan-tuan dan puan? Ini persoalan. Sebab sebab dia duduk di dalam yang namanya yamin al-ghamus. Bila sebut kata yamin al-ghamus apa? Dia tahu benda yang dia buat itu adalah benda yang bohong, tapi dia nak sumpah juga, nak bagi orang nampak kata dia bersungguh, sedangkan benda yang dia buat itu adalah benda tipu. Sama seperti mana Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Bila dia berbicara dengan kawan-kawan dia tipu ke betul? Dia bercakap betul dengan kawan dia akan buat demikian. Kalau balik ke Mekah, ke Madinah besok, dia akan keluarkan Nabi. Tetapi
bila di hadapan Nabi SAW, sebab dia takut Nabi akan mengambil tindakan kepada dia dan juga konco-konco. Dia bersumpah di hadapan Nabi SAW. Dia kata dia tak buat demikian. Ini adalah fitnah semata-mata. Maka perbuatan ini, tuan-tuan, yang Allah Subhanahu Wa Taala namakan sebagai yamin, ataupun yang ayat yang kita bicarakan tadi dalam surah Al-Munafiqun tadi. Begitu juga kita dalam Islam ni, dalam bab sumpah ni tadi. Kalau kita baca dalam peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Allah Taala turunkan ayat ni pada siapa? Pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika mana Sayyidah Aisyah difitnah oleh golongan munafik juga yang mengatakan Sayyidah Aisyah ni ada affair, tuan-tuan, dengan salah seorang daripada lelaki di kalangan sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Lalu mereka tuduh Sayyidah Aisyah ini macam-macam. Sampailah salah seorang yang termakan dengan fitnah ini bernama Mistah bin Usasa. Mistah ini, dia adalah keluarga terdekat daripada keluarga Sayyidina Abu Bakar, yang Sayyidina Abu Bakar lah bagi apa kita panggil gaji bulanan kepada dewan untuk makan dan sebagainya. Lalu disebabkan dia buat fitnah, Sayyidina Abu Bakar bersumpah dia tidak akan memberi lagi kepada mereka sumber dana untuk mereka hidup. Dan Allah Ta'ala larang perbuatan tersebut. Kata Allah, janganlah ada di kalangan orang yang mempunyai kelebihan harta di kalangan kamu untuk bersumpah untuk tidak memberikan pertolongan kepada ahli keluarga terdekat, orang miskin dan juga orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Allah, falyafu wal yasfahu. Dia hendaklah jiwa dia jiwa besar, senantiasa memberikan keampunan dan memaafkan orang tadi. Sebab apa? Bila mana Allah Ta'ala sebut demikian, tuan-tuan, terkadang kita ada dalam kehidupan kita ada pada hari ini. Kita marah kawan kita bersumpah, aku dengan dia demi Allah aku tak mau cakap. Sumpah itu betul tak betul? Salah. Disebabkan asalnya adalah kita sambung silaturahim. Tapi bila mana kita bersumpah disebabkan kita tak berpuas hati dengan dia. Mungkin kita berbeza dari sudut pandang politik dengan dia, sampai kita kata aku tak akan cakap lah dengan kawan ni sampai bila-bila dengan nama Allah. Sebab sumpah mesti diikat dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan ikatan apa yang kita namakan sebagai implikasi kepada hukum itu tadi. Baik. Islam ajarkan apa? Islam ajarkan kepada kita fa'aslihu baina akhwaikum, hendaklah kamu perbaiki hubungan persaudaraan kamu dengan saudara kamu. Maka perbuatan dia bersumpah tersebut adalah perbuatan salah. Salah dalam arti kata kalau dia buat benda tersebut sampai bila-bila tidak akan berbicara dengan kawan dia tadi, dia telah melakukan satu perbuatan yang haram. Apa dia kena buat? Maka dia kena batalkan sumpah tersebut dengan bayar kafarah. Tak kisahlah semua ada dia bagi makan ke, ataupun memberi pakai ke, ataupun kalau tak boleh buat yang itu semua, berpuasa selama 3 hari untuk membebaskan diri dia daripada terikat dengan hukum yang perbuatan tersebut adalah salah. Baik, saya bacakan apa yang disebut oleh pengarang dalam kitab ini. Kata dia, jika anda menanyakan kepadanya tentang sesuatu, dia langsung bersumpah. Sesuatu yang paling mudah baginya adalah bersumpah. Sumpah yang dia ucapkan semata-mata untuk menutupi kedustaannya. Dia selalu mengunjing dan memfitnah orang lain. Maka jika orang itu menegurnya, dia segera berkelip dengan sumpah, demi Allah, saya tidak mengatakan apa-apa tentang kamu. Demi Allah, sebenarnya kamu adalah orang-orang yang paling aku sukai. Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah sahabatku. Dia telah benar-benar menjadikan sumpahnya itu sebagai perisai. Ya, ini bahaya, tuan-tuan. Saya baca dalam satu kajian yang dibuat berkaitan dengan credibility ataupun kita panggil kepercayaan masyarakat kepada golongan tertentu. Apa yang terpapar di dalam apa kita panggil kajian tersebut, kepercayaan yang paling terendah ini diberikan kepada orang politik. Dan tak tahu berapa ya dia punya skor dia untuk orang politik ini. Dia hanya ada sekadar 5 hingga ke 13% sahaja kepercayaan yang boleh diberikan kepada orang politik ini. Lepas pada dia siapa? Lepas pada dia menteri.
dan kepercayaan yang paling tinggi yang boleh diletakkan kepada orang, iaitulah doktor. Itu pun dalam 65% sahaja. Jadi kalau kita lihat kepada kajian yang dibuat di sini pada kita pada hari ini menunjukkan kita sedang mengalami satu krisis yang amat ketara dalam negara kita. Apa dia? Apabila orang awam tidak mempercayai orang yang nak diberi amanah untuk memikul amanah ini, sejauh mana dia boleh mengembalikan ataupun menjaga amanah tersebut untuk memberikan khidmat kepada kita ni sebagai rakyat biasa. Sedangkan kita sedia maklum tuan-tuan, memilih pemimpin ini adalah merupakan satu kewajipan yang negara tidak boleh tertegak melainkan dengan adanya pemimpin. Tetapi kalau pemimpin hilang kewibawaan disebabkan pemimpin terlampau dindong sana dindong sini, kelentong sana kelentong sini, apa jadi pada kita pada hari ini? Jadi kita bimbang apabila kita berbicara dalam bersumpah palsu ini. Dulu dia janji nak buat macam-macam, bila dia dapat kuasa dia tak buat. Kita nak dengar pula janji dia, dan kita sendiri pun tak pasti dia ni janji dia boleh buat ke ataupun tidak. Jadi daripada sini yang disebut oleh pengarang mengelakkan daripada nifak itu tadi berlaku pada diri kita. Banyak bersumpah dan berdusta sebagai salah satu daripada karakter orang munafik, didukung pula oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' kull halafin mahin." Kata Allah, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Macam saya sebut kepada tuan-tuan tadi, untuk kita nak mengenali seseorang itu, kewibawaan seseorang itu, lihat daripada percakapan dia, janji dia macam mana. Kalau selalu dia sebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mengontarkan janji yang dia taburkan kepada kita, satu pun tidak pernah dikotarkan, maka sudah barang tentu di antara tanda nifak yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiga tadi. Idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mungkir kepada janji. Kemudian apabila dia bercakap, kadzaba, dia menipu, tidak pernah mengotarkan apa yang dia janji. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wala tuti' kull halafin mahin. Janganlah sekali-kali kamu ikut orang yang banyak bersumpah lagi hina. Jadi depan kita tuan-tuan, Allah Taala letakkan satu kaedah yang cukup jelas. Sama ada orang tersebut pemimpin ke, rakan kita sendiri ke, karakter dia itu tadi, kalau dia bercakap selalu mempermainkan sumpah, maka orang ini adalah orang yang berada dalam kategori karakter yang ke-11 ini. Apa dia? Iaitulah bersumpah palsu. Halaf dalam ayat ini kata pengarang bermaksud banyak sumpah. Dia datang dalam sirah mubalaghah. Kalau belajar dalam bahasa Arab, fa'alun atau mif'alun, fa'ulun, dia ada 5 wazan yang dipanggil sebagai sirah mubalaghah. Maknanya kalau ada yang wazan ini menggambarkan kepada kemuncak perbuatan itu tadi, yakni kesungguhan di dalam perbuatan itu tadi. Sama seperti perkataan syakur. Orang yang bersyukur ini syakir. Orang yang syukur dia biasa saja disebut syakir. Tapi kalau syukurnya itu banyak-banyak, yakni sikapnya ataupun sifatnya itu adalah orang yang banyak bersyukur, dia akan pergi kepada satu martabat, satu maqam lain yang namanya syakur. Sebab itu Nabi SAW apabila ditanya oleh Sayyidah Aisyah, disebabkan Nabi terlampau banyak menunaikan salat pada sebelah malam, hatta tawarramat qadamah, sampai bengkaknya kaki Nabi. Apa kata Nabi SAW bagi menjawab persoalan Sayyidah Aisyah ini? Kata Nabi, afala akunu 'abdan syakura, tak patutkah untuk aku ini menjadi seorang hamba yang banyak-banyak mensyukuri dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada aku. Apa nikmat terbesar Allah Ta'ala bagi pada Nabi itu? Sudah barang tentu Nabi diampunkan dosanya sebelum dan juga selepas. Jadi bila mana Nabi kata afala akunu 'abdan syakura, perkataan syakur itu tadi, kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala besar terhadap mana sekalipun tuan-tuan, kita takkan boleh melepasi seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak dijamin oleh Allah Taala untuk diberikan keampunan seperti mana Nabi. Tapi Nabi dalam mana baginda diberi jaminan diberikan keampunan, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kaki kita. Mana nak ada bengkak kaki tuan-tuan, kecuali kena gautnya.
Siapa semayang sampai bengkak kaki. Yang Abdullah bin Abbas kata, bila dia jaga, dia tidur di rumah Nabi, Nabi bangun, kata dia Nabi semayang 2 rakaat, Nabi bagi 1 salam. Dia kira 2 rakaat sampai 12 rakaat, dan Nabi tutup rakaat yang terakhir dengan 1 solat witir. Itu baru kira dari sudut angka yang namanya 12 rakaat. Tak tengok dari sudut pengisian di dalam 2 rakaat itu tadi. Datang pula seorang sahabat, dia ikut di belakang Nabi, Nabi baca surah Al-Baqarah sampai kepada ayat yang 100. Dia kata barangkali Nabi SAW akan rukuk pada ayat yang ke-100 ini. Tiba-tiba Nabi tak rukuk. Maksudnya apa? Maknanya dia dah tak larat dah berdiri di depan Nabi. Dah sampai kepada ayat yang 100 daripada surah Baqarah, Nabi tak rukuk. Tunggu lagi, kata dia barangkali Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-200. Habis surah Baqarah, kata dia barangkali Nabi akan rukuk apabila tamatnya surah Baqarah. Tapi bila habis surah Baqarah, tuan-tuan, apa Nabi buat? Dah, Nabi sambung surah yang selepasnya. Lalu kata sahabat, yang mampu ya aku mampu ya aku bila Nabi nak berhenti 1 rakaat ini. Maka kata ulama, tuan-tuan, pengisian di dalam solat Nabi adalah bersamaan dengan 1,000 ayat. 12 rakaat tu Nabi buat tu sama berapa? 1,000 ayat. 1,000 ayat tu kalau kita baca daripada Al-Baqarah sampai kepada surah Al-A'raf, lebih daripada itu lagi, baru nak cukup zakat 1,000 ayat. Sebab Al-Quran ada 6,000 ayat lebih. Jadi kalau Nabi buat satu malam 1,000 ayat, berapa hari yang Nabi akan khatam Al-Quranul Karim berdasarkan kepada pembacaan yang dilakukan oleh baginda. Ini nak menggambarkan tentang sirah mubalaghah. Maknanya kalau orang yang mulutnya selalu keluar tanda sumpah ni tadi, tuan-tuan, ini menandakan orang ini adalah nifaq, jelas, sarih, yang tidak boleh ditakwil lagi. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris telah mengatakan, ma halaftu billahi sadiqan wala kadhiban. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah, sama ada sumpah itu benar, apatah lagi kalau sumpah itu berdusta. Kita ni yang berada dalam mazhab Imam Syafi'i, cuba tengok tu guru besar kita, grand pemilik mazhab kita, tak pernah menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun benda tadi adalah benda betul. Maka kata pengarang, betapa tingginya tingkat ketakwaan Imam Syafi'i, betapa waraknya beliau tidak pernah bersumpah baik dilakukannya untuk kebenaran atau kedustaan. Hal ini beliau lakukan sebagai penghormatan dan pengagungan kepada Allah yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas beliau, yakni Imam Syafi'i, dengan kebaikan, dengan kewarakannya. Bab warak ni, tuan-tuan, kita tidak ditaklifkan, diwajibkan kepada kita untuk berada dan untuk sampai menjadi seperti mananya waraknya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi paling tidak apabila kita tengok yang kita dah pegang mazhab dia sampai kepada tahap itu, apa jadi pada kita? Sudah barang tentu akan menambahkan keyakinan bahawa kita berada di jalan yang lurus. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Moga-moga apa yang saya sentuh pada malam ini ada manfaatnya. Salah silap kasar bahasa, tuan-tuan, daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampunkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Walhamdulillahi rabbil alamin.